Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Khabar tuan-tuan dan puan. Hari ni dia tadi kena hujan, dia macam weng-weng sikit lah. By the way, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, selamat malam, salam sejahtera, selamat tahun baru 2020. Walaupun kita dah 8 hari bulan. Saya ada tengok satu video, ada seorang ustaz bagi tahu asal usul jelebu ni, jalbun nama dia. Maksudnya I'm not sure cerita tu betul ataupun macam mana, but then kalaulah betul, masya-Allah, orang-orang jelebu sangat bertuah sebab dia dinamakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu cerita ni, saya dapat satu WhatsApp grup lah dalam surah Masyitah. Saya tinggal dekat area surah Masyitah. So dia kata dekat situ ada seorang syekh ni daripada Indonesia. Dia kata kepada rakyat Negeri Sembilan, dia kata anda sangat beruntung sebab jelebu ni dinamakan oleh seorang sahabat Nabi. Again, I'm not really sure, saya tak sure sama ada cerita tu dia punya matan dia ataupun dia punya status dia macam mana. Tapi kalau betul, Masya Allah. So dia berasal dari perkataan jalbun. Jalbun. So ianya dinamakan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dulu-dulu lah. Alright. Teknik mirroring. Yes, mirroring, match and mirroring sangat penting, sangat powerful tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kita dapat mengaplikasikan match and mirroring teknik, ianya adalah satu teknik yang boleh close the deal. Dia tuan-tuan dan puan, teknik ni saya dah guna yang customer yang biasa kepada high end customer. Wah, dua-dua jadi tuan-tuan dan puan. Sebab falsafahnya kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. So itu falsafah dalam komunikasi. Again, kenapa match and mirroring teknik penting? Sebab falsafah dalam komunikasi mudah. Kita suka bercakap dengan orang yang sama dengan kita. Bila kita sebut tentang makhraj, bila kita sebut makhraj ni tempat-tempat keluar huruf. Mungkin saya cakap ni some of us apa tu makhraj kan? Okey, tak apa, it's okay. Makhraj ni adalah berdasarkan ataupun berasal dari perkataan bahasa Arab. Dia punya kata dasar adalah kharaja, keluar. Makhraj, tempat keluar. So maksudnya maksud Cik Puan Wan Zafidah tadi, makhraj tempat keluar huruf, makharijal huruf. Makhraj bila kita sebut dengan jelas, kita akan lebih confident, alright, dan kita akan kelihatan berkredibel. Alright. Alhamdulillah saya seorang guru. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Helmi Nurdin, rakan-rakan sekerja saya beritahu ada perubahan dari cara saya bercakap di hadapan murid dan waris. Masya Allah. Saya doakan Cikgu Helmi Nurdin menjadi seorang guru cemerlang, insya Allah menjadi seorang guru yang menjadi asbab kebaikan kepada guru-guru lain. Dia special, dia guru-guru ni once a teacher, always a teacher. Betul Cikgu Helmi? In fact, saya juga dulu masa tahun 2006 saya berhijrah ke sini daripada Sabah ke sini, ke Semenanjung. Saya mula-mula kerja sebagai seorang eksekutif lah, dan pagi eksekutif, malam saya buat tuition, cikgu tuition. So saya buat tuition ni daripada tahun 2006 sampai 2011 ataupun 2013, saya tak ingat lah, 2000 ke 2014 saya tengok, tapi lama lah. Daripada saya pergi tuition center orang lain sampai saya pergi rumah ke rumah, which is home tuition, sampailah saya buat pusat tuition saya sendiri. So budak-budak yang Assalamualaikum cikgu, maksudnya dia adalah budak-budak tuition saya lah. Alright. So satu tuan-tuan dan puan, seorang cikgu ni insya-Allah sekiranya kita just nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan, sebenarnya anda juga adalah seorang cikgu sekiranya anda menyampaikan sesuatu. Again, kita tak perlu jadi perfect untuk kita sampaikan. So just share sahaja. Bila anda share, anda juga boleh dikategorikan sebagai seorang guru. Dan guru ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau anda menyampaikan sesuatu dan akhirnya mereka sampaikan ataupun murid-murid anda sampaikan, insya-Allah barokah di lain macam, insya-Allah.
Nah, Tuan Iznul Muazzim, saya berminat untuk belajar bagaimana untuk berkomunikasi secara berstruktur. Boleh Tuan Rizal kongsikan sedikit di sini? Okay. Very good question. It's a very sangat relevant. Question sangat relevant. Soalannya sangat relevant. Tuan-tuan dan puan-puan, selama saya berada dalam industri communication, baru lagi lah dalam 15 tahun kan, kami mendapati, ini based on kita punya research. Macam mana kami buat research dari segi borang feedback. Dia bukan macam saja-saja macam aku tengok ini, tak. Kita ada edarkan borang feedback dan kemudian kita tengok dan kita baca balik. Plus, itu tak termasuk dengan kita sembang dengan kita punya customer-customer. Kenapa tuan register program kita? Apa masalah tuan? So, based on kita punya research, survey kita lah ada tiga masalah kita dalam komunikasi. First kali adalah confident. Maksudnya kita tak confident. Yang kedua adalah macam mana nak menstrukturkan percakapan kita. Macam Tuan Muhammad Iznul, macam mana nak berkomunikasi secara berstruktur kan? That is one of the very good question. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita sebut tentang struktur dalam komunikasi, struktur komunikasi sangat penting. Contoh berapa ramai antara kita yang saya yakin dan percaya yang anda sedang menonton video ini adalah seorang subject matter expert ataupun SME lah, subject matter expert, regardless of apa-apa topik saja yang mungkin anda expert. Anda expert lah. Mungkin anda expert dalam bidang marketing. Mungkin anda expert dalam bidang Instagram contohnya, scope dalam marketing. Mungkin anda expert tentang macam mana nak membawa produk-produk Melayu kita ni ataupun Muslim kita ni keluar negara contohnya. Ataupun mungkin anda expert dalam berdagang membeli barang di China contohnya. Contoh. So, kita ada tendensi untuk tak sure ataupun tak dapat nak menstrukturkan bila kita bercakap depan orang. Kalau kita bercakap dengan depan orang, kita ada tendensi yang pertama, terlalu banyak maklumat. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumat itu tidak berstruktur. Betul? So ini bukan saya tahu, bukan sebab saya tahu, tak, sebab banyak research ataupun banyak survey yang telah kami jalankan. So, menjawab soalan Tuan Muhammad Iznul Muazzim, cara dia, first kali bila kita nak berkongsi sesuatu, jangan terlalu banyak information ataupun salah satu kesalahan kita dalam bercakap adalah too much information. Akhirnya orang macam tak boleh tangkap. Paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, bila anda bercakap ataupun diminta untuk berkongsi sesuatu, paling maksimum 5 anda punya konten. Dan 5 konten itu anda perlu susun A, B, C, D dan E. Kadang-kadang kita ada tendensi untuk share, kita share A dulu, kemudian baru B, kemudian baru C. Kita contoh ada 5 benda yang kita nak share, A, B, C, D dan E. So kita ada tendensi mula-mula kita share C dulu, kemudian baru E, baru A, baru C, baru B. So akhirnya orang pun tak faham kau cakap apa Alright. So again, that is one of the most important thing untuk strukturkan. So tuan-tuan dan puan, point saya adalah bila kita nak berkongsi, first kita kena identify apa perkara yang kita nak kongsikan. Untuk perkongsian tu maksimum 5 point. Maksimum. Sebab kalau terlalu banyak, people ada tendency too much of information. Ini saya cakap dalam konteks perkongsian pendek lah, perkongsian singkat. Macam contoh anda diminta bercakap selama sejam ke contoh, ataupun 30 minit. Sebenarnya 5 tu pun banyak sangat dah tu, tapi maksimum 5. Dan kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan, anda tulis poin-poin penting. Alright. Saya nak tuan-tuan dan puan tulis benda ni. Anda ada pen dan kertas tak? Kalau anda ada pen dengan kertas, anda boleh salin ni. Anda wajib tahu bahawa never trust our mind. Jangan sekali-kali trust kita punya minda in terms of bercakap di depan orang lah. Okay, bukan tak trust minda, bukan maksudnya never trust your mind. Sebab kalau kita ada tendensi tak apa aku ingat. No. Kita ada tendensi terlupa.
In fact, macam saya sendiri tadi, saya berkongsi di hadapan 400 orang, leader-leader di Zurich Takaful. Saya tulis, saya catat. Kalau saya tak catat di buku, pun, tuan-tuan dan puan, saya akan catat di saya punya handphone. So, saya tulis apa? Saya tulis dekat situ, Sales Conclave. Yang pertama, introduction. Yang kedua, our topic is all about EIC. Yang ketiga, my story. Kemudian saya akan buat dalam point form, saya send to my wife. So again, that is how macam mana kita strukturkan kita punya percakapan. Tuan Muhammad Syarif Jaafar, saya masih ada masalah bila nak buat live. Kalau public speaking macam okey sikit. Masalahnya bila bercakap tak ada orang di depan. Thank you so much. Okey tuan, saya juga mempunyai masalah yang sama macam Tuan Syahril. So, caranya adalah dengan breakthrough tuan. Dia tak ada cara lain. Teknik dia breakthrough je. Macam mana breakthrough? Kita buat live sikit-sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, masa tu anda tak perlu share dulu. Maksudnya first 3 minutes kita meraihkan orang yang tengok. Cik Puan Syakira, apa khabar Cik Puan Syakira yang sedang menonton? Just in case tak ada orang yang tengok, tak apa. Tengok dulu, kita biasakan diri dulu. Macam contoh saya juga. Saya sekarang berhadapan dengan satu kamera besar Sony. Macam ni macam tak betul ke Tapi point saya adalah breakthrough. Tuan kena breakthrough dan tuan wajib buat live secara pendek-pendek dulu dan kemudian setelah lepas biasa insya-Allah no problem insya-Allah. Soalan, boleh Tuan Rizal share tentang warna pakaian dan jenis pakaian yang sesuai untuk menjadikan kita kelihatan lebih profesional dan lebih berkeyakinan? Okey, Wan Zafidah, soalan yang sangat bagus. Tuan-tuan dan puan, saya sarankan malam ni, since ini adalah grup yang sangat eksklusif, tak ramai orang dalam ni, dan untuk pembeli-pembeli live recording, soalan Cik Puan Wan Zafidah sangat penting. So, saya sarankan anda standby pen dengan kertas, sebab apa yang saya share dengan Cik Puan Zafidah ni, kami hanya share di program-program 3 hari. Program-program advance. Alright? So, ready? Sekiranya ready, saya akan jawab soalan Cik Puan Wan Zafidah. Boleh Tuan Rizal share tentang warna pakaian dan jenis pakaian yang sesuai untuk menjadikan kita kelihatan lebih profesional dan berkeyakinan? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang warna pakaian agar kelihatan profesional, untuk kelihatan profesional, maksimum kita boleh kenakan maksimum 3. Okey? Sekali lagi saya ulang. Untuk kelihatan profesional dalam satu-satu masa, kombinasi warna kita maksimum 3 saja tuan-tuan dan puan-puan. Contoh sekarang, putih dan merah. Putih dan merah. So, ada berapa kombinasi color? Ada 2. So, maksudnya dia tak lebih daripada 3. 3 ataupun kurang daripada 3. So, kalaulah contoh, yang ni saya pakai sweater lah. Ini tidak dikira profesional sebab dia punya fabric. Tapi, point saya adalah, sekiranya saya mengenakan baju batik lah baju batik. Dan dalam baju batik tu ada warna merah dan warna putih. So, ada berapa color? Ada 2 color. Dia maksudnya 3 ataupun kurang daripada 3. So, ianya masih jatuh dalam kategori profesional. Tapi, kalau kita ada 3 color ataupun kalau kita ada lebih daripada 3 color, anda akan kelihatan less professional. That's why bila kita pergi kerja, ada certain orang dia pakai baju macam pergi kenduri. Dia macam, jangoklah akak ni. Jangok ni macam berhias lah. So again, dalam satu-satu masa, untuk kelihatan profesional, color yang anda kenakan maksimum 3 dalam pakaian. Okey. Cuma, kalau lah macam contoh baju kita, contoh baju kurung lah Wan Zafidah, baju kurung atasnya merah, lepas tu dia ada color pink. Merah dengan pink dikira satu sebab dia masih satu tona. Ataupun kuning pekat dan kuning cair, dia masih dikira satu sebab dia satu tona. Kalau dia ada kuning,
putih dan biru contohnya. Contoh. Macam pelik pula kan, kuning, putih, biru. Itu masih dikira profesional sebab dia 3 ataupun kurang daripada 3 color. Alright? So, itu jawapan saya yang pertama. Saya nak bagi bonus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Since anda adalah orang-orang yang sangat committed pada malam ini, nak kelihatan profesional, warna juga anda wajib tahu. Again, ini adalah konten-konten eksklusif yang kami selalu share dalam kita punya program Speak to Influence. Warna, kombinasi warna maksimum 3, betul? Tadi anda dapat sesuatu, insyaAllah mudah-mudahan anda dapat. Dan bila kita sebut tentang kombinasi warna, kombinasi color, dia ada 2 jenis color. Dalam color ni, dalam warna ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 2 jenis color. Yang ni that's why saya minta tuan-tuan dan puan-puan anda tulislah. The best anda kena tulis. Sebab bila anda tak tulis, satu lupa, dan yang kedua, konten ni konten mahal, babe. Seriously. So, ada 2 jenis color. Ada berapa jenis color tuan-tuan dan puan? Ada 2 jenis color. Alright. So, mungkin ada rakan-rakan yang baru masuk. Saya sedang menjawab soalan Wan Zafidah tentang bagaimana warna pakaian dan jenis pakaian yang sesuai untuk menjadikan kita kelihatan lebih profesional. Again, saya ulang jawapannya. Dalam satu-satu masa, untuk kelihatan profesional, tuan-tuan dan puan, kita perlu mengenakan warna 3 warna ataupun kurang daripada 3 dalam satu-satu masa. Contoh, baju kita contohnya ada kuning dan putih contohnya. So, ada 2 color kan? So, itu boleh dikategorikan ataupun masih nak kelihatan profesional. Dan tuan-tuan dan puan, sekiranya lebih daripada 3 color, contoh kuning, ada putih, ada biru, ada hitam, ada 4 color dalam satu-satu masa. So, dia akan kelihatan less professional. So, again, tadi saya kongsikan dengan anda, ada 2 jenis, ada 2 types of color, ada 2 jenis color. Dan, tuan-tuan dan puan, kenapa anda perlu tahu jenis-jenis color ni? Di sinilah kita nak memberi message kepada audien bahawa kalau kita nak nampak matured, kita pakai kombinasi color yang ni. Tapi kalau kita nak nampak fun, kreatif, mudah didekati, kita pakai kombinasi color ni. Alright? So, 2 jenis color. Color yang pertama, types of color yang pertama adalah natural. Natural, natural color. Sudah? Dapat? Kalau dapat, anda boleh komen dapat. So that saya dah tahu dah anda sedang menonton ataupun anda sedang follow saya. Alright? Again, tuan-tuan dan puan, konten ini adalah konten mahal dan anda sangat bertuah sebab one of kita punya members tanya, Wan Zafidah tanya. So, types of color yang pertama adalah natural color. Apa? Natural color ni ada 5 je tuan-tuan dan puan. Natural color ni ada 5 je. Anda kena salin ni. Yang pertama, putih. Yang kedua, hitam. Yang ketiga, deep blue. Deep blue ni macam baju polis. Baju sangsaka biru kan. Baju uniform polis. Yang keempat, grey. Dan yang kelima adalah brown. Sekali lagi saya ulang. Ada 5 sahaja jenis natural color. Yang pertama, putih, hitam, deep blue, brown dengan grey. Itu adalah natural color. Color yang kedua, types of color yang kedua adalah fashion color. Okay? Again, types of color yang kedua adalah fashion color. Dan fashion color ni semua color selain daripada natural color. Right? So, again, there's 2 type of colors. First, natural color. Yang kedua, fashion color. Natural color, saya ulang sekali lagi, ada 5. First kali, hitam. Yang kedua adalah putih. Yang ketiga adalah deep blue. Deep blue ni macam baju Allahumma salli ala Muhammad, polis. Deep blue. Grey, yang keempat adalah grey, kelabu. Yang kelima adalah brown. Dan warna selain daripada itu dipanggil fashion color. Okey. Kenapa kita perlu tahu 2 types of color ni? Kan saya kata tadi tuan-tuan dan puan, dalam satu-satu masa nak kelihatan profesional, kita kena mengenakan color 3 ataupun kurang daripada 3. Jadi kalau kita nak
kelihatan matured. Orang kata nak kelihatan tua lah. Sebab one of my customer, dia sangat muda tapi dia deal dengan orang-orang yang sudah berusia. So macam mana nak kelihatan matured, dia kata. So saranan saya adalah kita sarankan dia mengenakan warna-warna natural sahaja. Natural color. Maksudnya putih dan hitam, ataupun hitam saja ke, putih saja ke, ataupun biru gelap dan putih contohnya. So bila mereka mengenakan jenis ataupun jenis color-color ni sahaja, dia akan kelihatan matured. Itu impact dia. Apa lagi impact orang-orang yang mengenakan warna-warna natural? Impact dia, mereka akan kelihatan matured. Yang kedua, mereka akan kelihatan serius. Yang ketiga, mereka akan nampak penting. Bukan nampak penting, memang kita nak diri kita kelihatan penting. Macam contoh kan, doktor pakai baju putih, betul? Siapa lagi? Lawyer pakai baju hitam. Polis pakai baju biru gelap. So jawatan-jawatan ini, position ni adalah position penting dan authority. So itu adalah message yang kita nak sampaikan sebenarnya. That's why dalam program Speak with Confidence, kenapa saya gunakan color-color selain daripada color ada certain part saya akan pakai color natural, ada certain part saya pakai color fashion. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan, bila kita pakai pakaian yang kita combine, contoh dia ada 3 color, 1 color fashion, 2 color natural contoh. So bila kita combine, kita akan kelihatan fun, energetic dan muda. Alright? So kalau kita pakai semua warna-warna natural saja, kita akan nampak matured, kita akan nampak serius, kita akan nampak authority, kita akan nampak penting. Tapi kalau kita combine dengan fashion color, kita akan nampak fun, kita akan nampak kreatif, kita akan nampak energetic dan muda. Alright? So itu adalah Wan Zafidah punya jawapan. Tuan, lagi satu soalan. Macam saya, kalau dah bercakap depan orang, biasanya kadang-kadang melirik-lirik sampai kadang-kadang off topic. Macam mana nak kawal keadaan tu? Tuan, saya juga mempunyai situasi yang sama. So cara saya dan guru-guru saya mengawal keadaan off topic ataupun melirik-lirik, tak lain tak bukan, kita tulis apa yang kita nak cakap dan kita share. Alright? So macam kalau kita tak tulis, kita type dalam handphone lah. Maksudnya itu adalah sebagai panduan kita. So insya-Allah kita tak akan melirik. Saya selalu mengangguk ketika bercakap. Tuan biasa beritahu kalau terlampau mengangguk akan menurunkan credibility. Macam mana nak kawal tabiat tersebut? Thank you so much Cikgu Helmi Nordin. The best part is Tuan sedar yang Tuan banyak mengangguk. Pada saya, dia okey pada certain masa, tapi tak okey pada certain masa. Okey pada certain masa, Cikgu Helmi, okey bila kita bercakap dengan kita punya orang atasan kita, contoh guru besar ke, pengetua ke, okey kalau kita mengangguk. Ataupun bila guru-guru kita sedang bercakap, kita mengangguk. Apa maksudnya? Ianya menunjukkan kita memberikan perhatian. Cuma kalau kita nak kelihatan dominan, ataupun contoh lah Cikgu Helmi nak chair meeting, so elakkan daripada banyak mengangguk. Sebab banyak mengangguk akan kelihatan less credible. Again, dia sebenarnya okey, tapi okey tu pada certain masa sahaja. Masa bila kita bagus, bila kita mengangguk, masa kita bercakap dengan guru, ataupun kita sedang berhadapan dengan guru, kita sedang mencatat. So guru pun insya-Allah, wah bagus dia ni, sedang menumpukan perhatian. Ataupun kita sedang bercakap dengan kita punya bos kita, maksudnya kita sedang memberikan perhatian juga kepada mereka. Alright? Ataupun kita bercakap dengan isteri kita. Isteri ni macam, oh ya yang, okey. So itu 3 tempat yang kita boleh not banyak lah. Maksudnya kita boleh mengangguk banyak. Tapi elakkan daripada banyak mengangguk masa kita nak chair meeting, kita nak nampak ataupun kita nak nampak kita sebagai dominan. Alright? So cara macam mana kita nak kawal tabiat tersebut adalah dengan ingat sahaja, insya-Allah. Dan saya yakin dan percaya selepas ni Cikgu Helmi dah tahu dah di mana tempat yang boleh banyak mengangguk, mana tempat yang tak perlu banyak mengangguk, insya-Allah. Allahu a'lam. Nur Atika William, saya ada satu soalan. Bagaimana nak menampakkan kredibiliti kita sebagai seorang leader dalam suatu grup ketika berkomunikasi dalam WhatsApp? Jarak jauh sesama tim member menyebabkan saya banyak berhubung dengan grup member through WhatsApp sahaja.
Cik Puan Nur Atika William, saya ulang balik soalannya. Bagaimana nak menampakkan kredibiliti kita sebagai leader dalam sesuatu grup jika berkomunikasi dalam WhatsApp? Jarak yang jauh sesama team member menyebabkan saya banyak berhubung dengan grup member through WhatsApp sahaja. Bila kita sebut tentang WhatsApp, ini adalah satu channel yang sebenarnya agak challenging untuk kita nak satu, tentukan sama ada orang tu faham ataupun tak. So yang ni saya bagi tahu disadvantage of WhatsApp lah. Yang pertama, kita tak tahu apa emosi dia. Kadang-kadang dia okey je, tapi kita macam dia marah contoh. Yang kedua, kita tak tahu apa maksud dia yang sebenar. First kali kita tak tahu emosi dia. Yang kedua, kadang-kadang kita berlaku miscommunication dekat situ. Sebenarnya dia nak tanya kita, dia nak suruh kita buat, tapi lalas kau suruh aku buat ke semalam? Aku ingatkan itu ayat penyata je, contoh. Yang ketiga, di sini kita tak dapat nak menyerlahkan diri kita sebagai seorang leader. Bukan tak boleh menyerlahkan, tuan-tuan dan puan, tapi dia since dia adalah word sahaja, dia adalah menjadi challenge untuk kita nak naikkan kredibiliti kita. Jadi I would like to recommend Cik Puan Nur Atika William, kalau ada grup WhatsApp yang kita kontrol, sebenarnya kita adalah seorang leader, saranan saya adalah buat live Zoom. Alright, buat live Zoom. Sebab kalau kita kita nak menampakkan kredibiliti kita melalui WhatsApp, memang dia agak challenging. Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Sebab saya juga banyak WhatsApp group. In fact, WhatsApp group dalam phone saya, circle-circle yang alhamdulillah, ada circle-circle mufti, contoh. Ada circle-circle doctors, professional. So kita boleh observe dekat situ. Dia ni macam okey ke tak okey, kita tak boleh nak predict. So salah satu cara untuk Cik Puan Nur Atika William adalah saranan saya, dia kena appear tau. Dia kena appear macam ni. Dia kena nampak dan dengar suaranya. Barulah orang akan macam, Atika ni kan memang dia layaklah jadi leader aku nak follow dia. So saranan saya adalah tukar channel tadi daripada WhatsApp, daripada typing saja kepada Zoom meeting. Maksudnya biar kita nampak muka dia. Yes, I do. Saya faham sebab kita ada distance yang jauh, takkan kita nak jumpa. The best is jumpa lah. Tapi kalau tak pun kita boleh buat Zoom meeting. Kalau WhatsApp memang sangat challenging. Alright, Tuan, bagaimana nak sentiasa senyum ketika bercakap? Thank you so much. Masya Allah. Ini tuan-tuan puan, ramai orang kata, Tuan selalu cakap senang senyum lah. Masalahnya ini adalah saya punya penyakit keturunan lah. Tak ada gurau-gurau. Tuan-tuan puan, senyum bila bercakap ni kena praktis. Saya pun mungkin klise ni jawapan. So Tuan Ahmad Syahir, by hook or by crook, kita ni senyum. Alright, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan yang sedang menonton video live ini, saya nak anda senyum. Jom kita senyum. Dan saya nak anda ikut saya, walaupun di kanan dan kiri anda mungkin anak anda sedang tidur ke, ataupun anda sedang berada dalam kereta ke, ataupun anda sedang menunggu anak tuition ke, ataupun anda sedang berada seorang-seorang di rumah ke. Sekarang saya nak anda senyum. Right? Dan kemudian anda cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Ulang ikut saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya, sebut nama anda. Saya insya-Allah tahun 2020 akan menjadi seorang yang berkredibel dan mampu mempengaruhi orang lain bila bercakap. Alright? Senyum. So dia tak ada rahsia. Maksudnya dia kena praktis, Tuan. Tuan Ahmad Syahir, itu setiap punya jawapan lah. Dan jawapan ni memang Tuan punya pertanyaan termasuk yang ke 24,232. Tak ada gurau. Tapi poin saya adalah kita kena praktis benda ni. Alright. Har Rizwan, saya selalu susah untuk bercakap dengan orang, terutamanya apabila mata bertemu mata. Ada betul tak? Saya akan melarikan anak mata. Macam mana ni, Tuan? Okay. Yes,
ada certain orang dia tak selesa bila kita tengok anak mata dia. Tapi ada certain orang pula dia tengok anak mata je macam kau ni gay apa? Kau ni kunyit apa? Nauzubillah. So, poin saya adalah Tuan Harizwan sekiranya berjumpa ataupun sekiranya Tuan mempunyai situasi sebegini, kita tak perlu tengok mata orang. Okey. Kalau Tuan cek di Google how to speak and okey, macam ni lah. Tuan buat macam ni. Ini bayangkan segitiga daripada kita punya alis mata ni, kita punya eyebrow ni ke hidung. Bayangkan ni ada segitiga. Ini kepada Tuan Harizwan lah, yang mempunyai situasi di mana kalau kita bercakap kita tak selesa nak pandang mata orang. So ini adalah tempat yang Tuan boleh tengok kawasan. Maksudnya Tuan tak perlu tengok tepat mata dia, Tuan hanya tengok dekat sini. So Tuan boleh tengok dekat area sini, Tuan boleh tengok dia punya batang hidung dia, Tuan boleh tengok dekat area sini. Baru kemudian alihkan pandangan sikit ke mata dia dan tengok balik dekat sini. So point saya adalah dia ada 3 segi ni macam ni, dekat sini. So Tuan boleh tengok di sekitar 3 segi ni lah, tak perlu tengok mata. Dan orang tak perasan yang Tuan macam mengalih-alihkan pandangan. Sebab kalau kita mengalihkan pandangan terlalu jauh, macam contoh dekat sini, daripada ubun-ubun ni ke dagu, orang akan perasan ni dia macam tak ambil perhatian lah. Again, Tuan Harizwan, it's okay, tak ada masalah. So ambil segitiga ni. Ini adalah segitiga kita business casual. Alright. Dan kemudian kita tengok sekitar sini. Maksudnya bila kita bercakap tu, kita alihkan pandangan ke sini, lepas tu ke sini, lepas tu ke sini, sambil bercakap dengan dia ke sini, ke mata, tengok mata dia dan go for it, insyaAllah. Tuan akan familiar, saya yakin dan percaya, insyaAllah. Next, saya ada masalah cakap laju dan kadang-kadang tidak jelas semasa berbual biasa pun. Bila saya kontrol cakap jadi macam robot dan kadang-kadang nampak lembut. Saya happy bila Tuan ajar pasal kuatkan sebutan R, S, sh, tempo, okey. Tapi macam tak nature dan pelik. Macam mana saya nak atasi masalah cakap saya yang laju dan tak jelas ni? Terima kasih Tuan Rizal. Tuan Baihaqi Hassan Again, saya ulang soalannya. Saya ada masalah cakap laju dan kadang-kadang kala tak jelas. Semasa berbual biasa pun. Bila saya kontrol cakap jadi macam robot dan kadang-kadang nampak lembut. Lembut macam okay, alright. Saya happy bila Tuan ajar pasal kuatkan sebutan R, S, sh, tempo okey tapi jadi macam tak nature dan pelik. Okay. Thank you so much Tuan. So, macam mana atasi masalah cakap saya yang laju dan tak jelas ni? Terima kasih. Okay. Kadang-kadang tadi saya pergi ke satu company. Dia kata Tuan Rizal, yang tanya ni perempuan. Dia umur dalam 30-an macam tu. Dia tanya saya, dia kata, Tuan, macam mana nak make sure suara kita nampak powerful? Saya tanya dia, apa maksud Puan powerful? Sebab orang selalu kata suara saya macam budak-budak lah, macam Nobita lah, dia kata macam tu. So again saya tanya dia balik, siapa yang selalu cakap Puan punya suara macam budak-budak, macam Nobita, macam kartun? Dia kata macam kartun. Tak adalah, saya rasa suara saya macam kartun, macam Nobita. Okay, again saya pause dekat situ. Saya kata, Puan cakap Puan rasa, right? Tuan-tuan dan puan, ada kalanya kita rasa cakap kita laju dan tak jelas, ada kalanya. Tapi orang lain okey je. Jadi to be fair, saya untuk jawab Tuan Baihaqi punya soalan ni, saya tak dapat jawab secara live macam ni lah, unless kita berjumpa dan kita mungkin maksudnya kalau macam contoh kita one to one, baru saya boleh identify, oh okey. Sebab kalau saya terus bukan diagnose, maksudnya saya kata, oh Tuan ni begini-begini, walhal sebenarnya Tuan okey je, Tuan je yang rasa mungkin laju ke tak jelas ke, sebenarnya Tuan punya percakapan okey je. So again, okey ataupun laju tu kadang-kadang kita yang rasa
kita cakap laju dan tak jelas. Yang ni saya perlu lebih detail lah. But then berkenaan dengan R, S, Sh tu, R tu huruf-huruf frikatif, S adalah huruf-huruf frikatif, tu adalah huruf-huruf nasal, Sh tu frikatif juga. Tempo okey tapi jadi macam tak nature. Yes. Mula-mula memang kita rasa pelik. Macam kita ada rumah di sinilah. But then tuan-tuan dan puan, benda yang kita rasa pelik, insya-Allah sekiranya kita praktis lama-lama, kita akan jadi biasa, insya-Allah. So the best part, macam saya explain sebelum ni, bila kita sebut sifat-sifat huruf itu dengan jelas, macam contoh sekarang, sifat-sifat huruf itu dengan jelas, saya sebut sifat-sifat huruf itu dengan jelas, saya boleh je cakap sifat-sifat huruf dengan jelas, tak bunyi dia punya huruf itu dengan jelas, boleh je tuan-tuan dan puan. Tapi bila saya sebut dia dengan jelas, anda akan rasa macam best tau. Ini bukan saya nak macam puji diri, tak. This is because of apa yang telah kita experience dan apa yang kita tengok guru-guru kita. Sebab apa? Bila mereka sebut bait-bait perkataan ataupun makhraj ini dengan jelas, insya-Allah anda akan kelihatan kredibel, insya-Allah anda akan kelihatan macam wow, insya-Allah. So again, jangan risau, kepelikan tu akan datang sementara sahaja, insya-Allah dia akan berlalu sekiranya tuan sudah familiar. So untuk jawapan ataupun soalan tuan berkenaan dengan kadang-kadang nampak masalah cakap laju ni, saya tak dapat nak jawab lagi unless saya nampak sendiri apa yang tuan tuan nyatakan tadilah. Khadijah Munawirah, tim saya selalu Zoom meeting. Adakah sebagai seorang leader kita perlu sama macam kita buat meeting secara live dari segi pakaian dan background? Terpulang dengan Cik Puan, untuk pemakaian ni, dia mesti Cik Puan Khadijah Munawirah, dia mesti ada rules, bukan rules, dia kena follow TOP. Okay, T tu apa? Time, masa. Alright. O adalah occasion dan P adalah place. So kalau T, time, malam, sekarang malam kan, takkan saya nak pakai suit kan. So macam malam more casual, that's why saya pakai sports and occasion. Adakah occasion itu occasion formal? Adakah occasion itu dinner ataupun just meeting biasa saja? So mengikut kesesuaian occasion. Place, adakah tempat itu tempat yang santai? So kalau tempat santai, it's okay. So Cik Puan, dia punya rules adalah TOP, time, occasion and place. Alright, terpulang dengan Cik Puan. Wan Zafidah, soalan 2, ada cara untuk kita ingat orang-orang yang kita pernah jumpa? Saya juga mempunyai masalah yang sama dengan Cik Puan Wan Zafidah. Ada cara tak untuk kita ingat orang-orang kita pernah jumpa? Yang ni saya tak ada jawapan lagi, sebab saya juga mempunyai situasi di mana Tuan Rizal, Tuan, apa khabar Tuan? Kita jumpa dekat mana Tuan So saya akan mengaku je lah, berbanding saya sebut nama dia, Tuan Helmi. Bukan Tuan Helmi Tuan, saya Saad. Ya Allah. So Cik Puan Wan Zafidah, saya pun mempunyai situasi juga macam mana nak ingat orang-orang yang kita pernah jumpa. Tapi yang ni tips lah, yang ni tips. Sekiranya contoh kita berada dalam satu event Wan Zafidah, kita dah tanya nama dia, tapi macam kita lupa, kita tak sure apa nama dia tadi so cara dia adalah kita tanya, Tuan, apa nama full name-nya Tuan? Full name-nya. Tadi Tuan sebut nama tapi saya nak full name. So itu adalah game ataupun trik kita nak tahu semula nama dia. Takkan kita nak tanya nama dia 3 kali kan, macam malu lah kan. Tapi untuk kali kedua tu kita perlu tahu, kita perlu hafal lah. Alright. Terima kasih Tuan. Jika ada masalah menyebut sebutan makhraj huruf seperti R, bagaimana tu? Okay, thank you so much. Ada certain orang ada pelat R, so disebut al and so forth lah. So dia ada empat fonetik yang kita boleh fokus. Yang pertama adalah frikatif. For frikatif, huruf-huruf dia adalah, fonetik dia adalah R, S, Sh, R, S, F, Sh. Ada 5. So sekiranya R ni problem, kita fokus benda lain. So jangan fokus sangat apa yang kita tak boleh nak pronounce easily tu. So point saya adalah ada banyak lagi huruf-huruf lain yang kita boleh fokus. Alright, Cik Puan.
Yang kedua, ya dah dapat. Alhamdulillah, thank you so much Cikgu Helmi. Okay, sangat bermanfaat. Thank you so much Tuan Muhammad Syaril. Bermanfaat, dapat ilmu baru. Alhamdulillah sudah Tuan. So, thank you so much tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang dah pukul 10. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, satu, sihat walafiat. Yang kedua, dipermudahkan urusan. Yang ketiga, dilunaskan hutang piutang insya-Allah. Yang keempat, dipermudahkan setiap urusan daripada pagi sampai ke malam. Dan yang kelima, diberi kesihatan yang berpanjangan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Thank you so much.